Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara Nabi Muhammad hadis syahudin sedang beringat ini Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada ayat 74 daripada surah Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak berkata-kata padahal sesungguhnya mereka telah mengucapkan kalimah kufur dan telah kafir sesudah keislaman mereka dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Padahal mereka tidak mencela selain daripada Allah dan Rasulnya yang telah melimpahkan kurnianya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, sungguhnya Allah SWT mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak boleh berlindung dan tidak pula mendapat pertolongan penolong di bumi. Jadi wahamu bima lam yanalu ni maksudnya mereka menginginkan apa yang mereka tidak dapat capai. Antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahawa ayat itu berkenaan dengan Al-Julas bin Suwaid ketika dia berkeinginan untuk membunuh anak tirinya iaitu Umair. Apabila Umair ingin memberitahukan dan ternyata telah memberitahu Nabi SAW kebenaran apa yang didengarnya daripada bapa tirinya itu. Pendapat lain mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ubay, ketua golongan munafiqun yang pernah berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW. Manakala Suddi pula berkata ayat ini turun berkaitan sebahagian orang yang nak mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi raja walaupun Rasulullah SAW tidak merestuinya. Disebut dalam riwayat bahawa sekelompok golongan munafiqun berniat nak membunuh Nabi dalam perjalanan pulang dari Tabuk pada satu malam. Tepatnya ketika mereka melalui kawasan namanya Aqabah. Jumlah mereka ni belasan orang. Al-Bahar mengatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan mereka. Jelas disebut oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bayhaqi dan kitabnya Dalailun Nubuwah dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ketika aku sedang memegang tali kekang unta Rasulullah SAW, aku menariknya dari depan. Ammar bin Yasir pula mengiringi Nabi dari belakang. Aku berada di belakang, Ammar berada di depan. Mengikut riwayat yang berbeza. Bila kami sampai di Al-Aqabah, jalan di atas bukit menuju Tabuk ataupun pulang dari Tabuk ini, tiba-tiba aku berdepan dengan 12 orang penunggang kuda yang cuba untuk menolak, mendesak-desak aku supaya Rasulullah SAW dan kami bertiga jatuh daripada tempat yang curam itu. Saya ingin melihat maksudnya. Inilah yang disebut wahamu bima lam yanalu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli. Golongan munafiqun ini memang tidak sedar diri. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi SAW daripada tempat bernama Aqabah. Kalau saudara pergi ke Madinah, bacalah kitab yang bertajuk Makkah Kelebihan dan Sejarah. Begitu juga Madinah Kelebihan dan Sejarah. Kalau kita pergi ke Tanah Suci, dua kitab ni harus menjadi teman perjalanan kita, supaya setiap tempat yang kita lihat, kita saksikan di sana, ada penjelasannya. Penulisnya Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman telah berada di sana dalam tempoh jangka masa yang panjang sebagai pelajar dan belajar, pelajar dan mengajar. Jadi kalau sekalian, penting supaya kita berada di sana, kita menghayati setiap detik waktu pelaksanaan ibadah, di samping waktu untuk kita bertafakur, melihat inilah tempat menjadi tegaknya Islam pada zaman Nabi SAW, permulaan di situ. Sebenarnya Mekah dan Madinah, sejarah bermula di situ, tempat bermula segala-galanya. Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi SAW dengan cara mendesak-desak sehingga kenderaan Nabi, bahkan bersama dengan Nabi, jatuh. Dan kalau jatuh di tempat yang curam itu, tentulah Nabi akan wafat. Ini konspirasi yang difikirkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sampai di tempat itu, ternyata Nabi telah membuat satu pertukaran plan. Nabi telah bersabda kepada para sahabat, ada baiknya kalau kamu yang ramai ini lalu di kawasan bawah lembah, tempat itu lebih lapang dan selamat berbanding dengan lalu atas bukit, tempat ini sempit dan berbahaya.
Walaupun jalan yang curam bahaya ni, jalan pintas cepat lepas ke seberang, dan lembah itu jauh, tetapi tetap lembah itu lebih baik kerana ia selamat dan waktu pun sudah mulai malam. Mendengar seruan Nabi itu, para sahabat yang ramai mengalihkan arah tujuan mereka ke arah lembah. Nabi SAW sendiri melalui tempat curam itu diiringi oleh dua orang sahabat, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Ammar. Jadi Huzaifah telah menarik kenderaan Nabi dan Ammar pun berjalan di belakang. Dan yang lain, Ammar berjalan di depan, Huzaifah berjalan di belakang. Tapi bila beliau melihat serombongan orang yang dalam keadaan mencurigakan itu, ini 12 orang, wajah mereka dililit dengan serban, hanya mata saja kelihatan. Mereka mengejar tunggangan Nabi supaya dapat mendesak-desak Nabi, dan dengan cara itu tentulah akan Nabi akan terkejut dan jatuh ke kawasan yang curam dan Nabi akan wafat. Tapi Huzaifah dengan tali cemeti yang berada di tangannya, dia yang telah pun berwaspada daripada awal, dia mengacukan tali ini kepada kenderaan-kenderaan golongan munafikun, kuda-kuda mereka dan juga bagal-bagal serta unta mereka itu dihayunkan sehingga kenderaan mereka itu menjadi takut untuk dekat. Ada yang kelang kabut lari, tak jadi nak mengganggu gugat Nabi SAW. Semuanya berhasil kerana sifat waspadanya Huzaifah bin Al-Yaman ini. Jadi melihat keadaan itu berlaku, timbullah rasa ragu-ragu untuk meneruskan niat jahat mereka. Mereka takut rahsia itu akan terbuka. Mereka cepat-cepat lari ke lembah yang di bawah itu untuk menyertai sahabat-sahabat di kalangan mukminun yang berada di bawah, dan tenggelamlah mereka dalam kegelapan malam bersama dengan orang ramai itu. Dan Huzaifah pun segera pergi menuju kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Huzaifah, "Di mana engkau tadi, wahai Huzaifah?" Huzaifah telah menjawab Nabi SAW, "Saya berada di belakang." Nabi telah pun bersabda kepada Huzaifah ini, "Apakah kamu kenal mereka yang berada cuba untuk mengganggu kita itu?" Jawapan Huzaifah, "Tidak nampak, wahai Nabi, saya tidak dapat mengecam mereka. Cuma kuda-kuda tunggangan saja yang dapat saya lihat." Dan Nabi SAW telah bersabda, "Itulah golongan munafiqun sampai ke hari kiamat." Kamu tahu tak apa yang dikehendaki oleh 12 orang? Belasan orang itu ada riwayat berbeza-beza. Setengah mengatakan 15, setengah mengatakan 14, setengah mengatakan 12. Mereka itulah merupakan golongan munafikun sampai ke hari kiamat. Mereka hendak menjatuhkan aku di atas bukit ini sehingga menyebabkan aku mati. Maka kami berkata kepada Rasulullah SAW, "Mengapa Nabi tidak mengirim perintah kepada keluarga mereka agar mereka ni dihantar ke muka pengadilan? Kalau Nabi dah kenal mereka ini." Nabi SAW telah pun mengatakan, "Aku tidak mahu la yatahaddathul arabu anna Muhammadan qatala yaqtulu ashabah." Aku tidak mahu nanti orang Arab akan mengatakan Muhammad ini berperang menentang golongan Rom bersama dengan sahabat-sahabatnya. Pulang daripada kemenangan itu dibunuhnya pula golongan yang setia bersama dengan dia. Walhal mereka ni tidak mengetahui situasi yang sebenar. Nabi lantas telah mendoakan kepada mereka, "Ya Allah, lemparlah mereka dengan Dubailah." Apa maksud Dubailah? "Wahai Rasulullah, kami bertanya kepada Nabi, apakah Dubailah?" Nabi menjawab, "Mereka ini akan kena percikan api neraka yang kena daripada belakang hingga tembus mengenai urat jantung mereka di bahagian depan, lalu mereka akan binasa." Saya dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi ini yang berlaku dalam ayat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu." Hebatnya dalam kajian ulama-ulama Islam, Ibn Katsir sebagai contohnya mengemukakan al-tafsir ini, menyalin nama-nama golongan komplot jahat yang gagal itu yang disebut sebagai Ashabul Aqabah. Ashabul Aqabah maknanya golongan yang berkaitan dengan peristiwa Aqabah, tempat yang curam itu. Pada malam yang gelap pekat itu, mereka cuba untuk mendesak-desak Nabi SAW, menolak kenderaan Nabi. Dalam keadaan beramai-ramai itu nanti tidak akan diketahui siapa yang menyebabkan jatuhnya kenderaan Nabi ke curam, ke lurah itu, dan target mereka supaya bunuh Nabi SAW. Mereka ini disenaraikan oleh Tabarani. Ada 12 orang ramai ini. Yang pertama Mut'ab ataupun Mu'tab bin Qushair. Yang kedua Wadi'ah bin Thabit. Yang ketiga Wajad bin Abdullah bin Nabta bin Harith dari Bani Amir bin Auf. Yang ketiga. Yang keempat Harith bin Yazid At-Ta'i. Yang kelima Aus bin Qaydhi.
Yang keenam, Al-Harith bin Suwaid. Yang ketujuh, Sa'ad bin Zarara. Yang ke-8, Qais bin Fahad. Yang ke-9, Suwaid bin Da'is dari Bani Al-Habli. Yang ke-10, Qais bin Amr bin Sahal. Yang ke-11, Zaid bin Usaid. Dan yang terakhir, yang ke-12, disenaraikan oleh Al-Imam Tabarani, Sulala bin Hammam. Dua orang yang terakhir ini kata Tabarani merupakan Zaid bin Usaid dan juga Sulala bin Hammam merupakan dua orang Yahudi dari Bani Qainuqa yang berpura-pura masuk Islam. Kata Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar bahawa Ibn Katsir sengaja menderitkan nama 12 orang ini dalam tafsirnya supaya bertujuan memelihara nama-nama sahabat Nabi yang utama dan setia daripada tuduhan-tuduhan yang kerap dilakukan oleh Syiah terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW dalam usaha mereka untuk menegakkan nama Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan mengurangkan ketinggian darjat sahabat-sahabat yang utama yang lain. Jadi nyatalah dalam 12 orang nama munafiqun ini tidak termasuk nama-nama sahabat yang terkemuka, melainkan golongan munafiqun yang diragui ketulusan hati mereka. Dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir, sebuah riwayat daripada Abu Tufail lagi, beliau berkata, dahulu antara salah seorang di antara yang terlibat peristiwa Aqabah itu pernah menjadi masalah yang terjadi sesama manusia apabila di kalangan para sahabat mula melabelkan 12 orang ini. Jadi aku bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, cuba jelaskan kepada aku, wahai Huzaifah, siapakah orang yang masukkan itu yang Nabi SAW telah bersabda, "Fi ashabi 12 munafiqan la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna rihaha hatta yalja al-jamalu fi sami qiyat. Thamaniyatun minhum takfikahum Dubailah sirajun minan nar yadhharu bi aktafihim hatta yanjuma min sudurihim." Di antara umatku ada yang mengaku menjadi sahabat, tetapi 12 orang munafik ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. 8 orang di antara mereka ni akan ditimpa penyakit Dubailah dalam kuburnya kelak, iaitu percikan api neraka yang muncul di antara dua bahunya sehingga tembus ke bahagian depan dada mereka. Jadi Huzaifah dikatakan pemegang rahsia nama-nama munafiqun ini yang Nabi Muhammad SAW sengaja tidak revealkan. Tujuannya supaya tidak timbul prejudis buruk sangka di antara orang-orang Islam itu. Golongan munafiqun ni selalu dimiliki Allah telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala, walaqad qalu kalimatal kufr. Mereka ni telah berkata dengan kalimah kufur, kalimah yang menunjukkan kekufuran pengucapnya. Kalimah dalam bahasa Arab ini bererti lafaz yang digunakan sama ada tunggal ataupun dalam beberapa rangkap kata. Dia juga merupakan satu susunan kata yang sempurna walaupun kalimahnya sedikit. Seperti contohnya kalimah taqwa. Kalimah taqwa ni adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah Islam adalah 2 kalimah syahadah panjang, tapi digunakan Allah SWT kalimah dengan merujuk kepada tunggal ataupun jama' yang membawa makna yang tersendiri. Saya yang berikan waslian, nampaknya dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini, Nabi Muhammad SAW wafat selepas itu, tidak lama selepas turun ayat ini. Kata Ibn Ashur, mungkin tujuan tidak dinyatakan nama munafiqun itu adalah untuk mempersiapkan mental orang-orang Islam untuk berjihad menghadapi golongan munafiqun yang akan muncul tiap-tiap waktu. Mereka ni nak melepaskan diri daripada kawalan nilai-nilai ketetapan Islam itu, walaupun zahirnya nampak macam orang Islam, tapi hakikatnya mereka merupakan musuh yang paling dahsyat kebenciannya kepada Islam. Ini sama seperti golongan yang enggan membayar zakat selepas wafatnya Nabi, yang menyebabkan Abu Bakar telah mengambil keputusan drastik dan tegas untuk merangi mereka, mengelakkan penyakit nifaq itu mula menyerang penduduk Madinah yang baru kehilangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sering ini dikatakan, nampaknya jelas kepada kita nama-nama golongan munafiqun ini disebut oleh para ulama bagi membersihkan tanggapan golongan Rawafid, golongan Syiah yang cuba mengaitkan sahabat-sahabat yang unggul yang disenaraikan sebagai sahabat-sahabat kibarus sahabat terlibat dalam konspirasi ini. Ternyata tidak ada nama seorang pun di kalangan mereka yang terpalit. Bahkan Ibn Atiyah dan Nadusi dalam satu riwayat mengatakan bahawa
Jelas bin Suhaib ini akhirnya menyadari kesilapan tersebut dan dia menjadi seorang Islam yang benar selepas itu. Menyesali dan mengatakan, taubat ini nampaknya masih terbuka untuk aku. Aku nak taubat kepada Allah, fa in yatubu yaku khairan lahum. Aku nak taubat kepada Allah. Dan lihat pandangan jauh Islam yang diajari Allah Taala kepada Nabi, supaya jangan tergesa-gesa, kerana nampaknya masih ada ruang untuk mereka kembali kepada Allah, dan itu yang berlaku pada sebahagian mereka. Moga-moga Allah beri kepada kita kesabaran, kekuatan, penghayatan, kekuatan untuk mengamalkan Islam ini dengan panduan kepada kisah-kisah seperti ini. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.